Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Dipak dan Usuluddin akan menceritakan tentang tema sejarah dan legenda yang bertajuk Sultan Mahmud mangkat di Julang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isa. Kita masuk bahagian pengenalan tentang tema iaitu sejarah dan legenda. Apakah itu sejarah dan legenda? Pertama, sejarah ini ialah rekod peristiwa lalu atau lebih mudah difahami sebagai rekod peristiwa masa lampau. Sejarah ini juga boleh difahami sebagai koleksi kenangan. Contohnya tentang sejarah pembentukan Malaysia, tentang sejarah Raja-Raja Melayu, peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Legenda pula bermaksud cerita rakyat yang berkisahkan tentang tokoh, peristiwa atau tempat tertentu yang menggabungkan fakta dan mitos. Legenda ini juga dapat didefinisikan sebagai kisah tradisional yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar. Cerita-cerita ni kebiasaannya diceritakan oleh nenek moyang kita kepada kita dan diturunkan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi pengajaran. Antara contoh legenda yang terkenal di Malaysia ni ialah kisah Si Tanggang, kisah Puteri Gunung Ledang, kisah Masuri dan banyak lagi. Perbezaan utama antara sejarah dan legenda ni adalah sejarah berdasarkan pada peristiwa sebenar dan terdiri daripada fakta. Manakala legenda pula berdasarkan pada kisah rakyat dan mungkin benar dan mungkin tidak. Kisah sejarah dan legenda yang akan diceritakan ini adalah tentang kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Siapakah Sultan Mahmud ni? Sultan Mahmud ni merupakan sultan pertama yang membuka kerajaan Johor lama. Baginda juga merupakan anak kepada Sultan Mahmud I, iaitu Sultan Melaka. Kenapa nama baginda Sultan Mahmud mangkat di Julang adalah kerana baginda mangkat ataupun meninggal ketika di Julang. Baginda juga mangkat pada usia yang begitu muda, iaitu pada usia 24 tahun. Seterusnya, semasa hayat baginda, baginda ni juga seperti ayahandanya iaitu almarhum Sultan Mahmud I yang sering dikaitkan dengan kezaliman dan menimbulkan masalah dalam negeri. Salah satu daripada kisahnya adalah apabila baginda dikatakan sudah mengarahkan pembunuhan ke atas Dang Anum yang ini isteri kepada Laksmana Bentan hanya kerana sebiji nangka. Selain itu, sejarah Sultan Mahmud mangkat di Julang ini bukanlah hanya kisah dongengan semata-mata. Ia adalah sejarah yang benar dan terbukti dengan adanya makam Sultan Mahmud di Kota Tinggi Johor. Cuma kisah sumpahan ini sahaja yang masih tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ini telah berlaku di Kota Tinggi pada tahun 1669. Pada masa ini, London memang sangat bermaharajalela dari arah Segiri Besar hingga ke Kepulauan Riau dan Pulau Penyengat, di mana pada masa itu seluruh perairan Johor telah dikuasai oleh London sehinggakan penduduk tempatan takut nak turun ke laut, termasuk nelayan-nelayan, dan keadaan di situ terlalu menakutkan. Tetapi tidak bagi Kota Tinggi kerana pertahanan di Kota Tinggi pada waktu itu terlalu gagah dan kukuh sehingga membuatkan Sultan Mahmud ni berasa sangat selamat. Hal ini kerana Sultan memiliki pahlawan-pahlawan yang sangat berwibawa dan bersedia untuk mengorbankan diri demi Sultan dan negeri pada bila-bila masa. Antara pahlawan-pahlawannya yang sangat terkenal dengan keberanian ialah Laksmana Megat Seri Rama. Laksmana Megat Seri Rama ni merupakan Laksmana muda yang datang ke Kota Tinggi dari sebuah wilayah jauh di selatan kerajaan Johor, iaitu Pulau Bentan. Dan juga kerana tempat asalnya itu beliau digelar Laksmana Bentan. Dan disebabkan kewibawaan dan keberaniannya itu, Laksmana Bentan ini telah mendapat tempat yang istimewa di mata Sultan Mahmud kerana jasa-jasanya yang mempertahankan negeri dari ancaman musuh. Kerana dia juga turut mengundang hasad dengki kepada orang lain. Dan orang yang mempunyai hasad dengki ini ialah Tun Bija Ali. Tun Bija Ali ni dia sebenarnya dah lama berkhidmat untuk kerajaan Johor dari masa pemerintahan almarhum Sultan Mahmud I lagi. Tetapi beliau tidak pernah mendapat perhatian daripada Sultan. Ditambah lagi dengan kedatangan Laksmana Bentan ni,
Lagilah Sultan tidak menghiraukannya. Perasaan marahnya ni semakin memobok kepada Laksmana Benta ni apabila Laksmana Benta ni dapat memiliki seorang gadis yang pernah diminatinya, iaitu Dang Anom. Laksmana Bentan ialah seorang panglima laut dan dia seorang yang setia pada Sultan dan seorang yang handal serta mahir dalam silat berut laut. Suatu hari, Laksmana Bentan mempunyai tugasan di laut. Ketika itu, isteri Megat Sri Rama sedang syarat mengandung. Pada waktu yang sama, Dang Anum mengidam buah nangka. Akan tetapi di tempat tersebut tiada buah nangka melainkan buah nangka milik Sultan Mahmud. Dang Anum telah bertemu dengan penghulu kebun Sultan yang sedang membawa nangka untuk dipersembahkan kepada Sultan. Kemudian, Dang Anum meminta seulas nangka kerana dia mengidam. Lalu penghulu tersebut memotong dan memberikan seulas nangka kepada Dang Anum. Ketika Sultan Mahmud Shah hendak bersantap tengah hari, baginda menyedari nangka yang hendak disantapnya telah diusir orang. Lalu Sultan Mahmud amat murka kerana dihidangkan dengan sisa orang dan memerintahkan orang untuk mencari siapakah yang makan nangkanya. Lalu Dang Anum ditangkap dan dibelah perutnya. Lalu Sultan nampak buah nangka tersebut dipegang oleh bayi dan menyebabkan kematian isteri Laksmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Sulaiman. Sultan Mahmud menitahkan agar perut Wang Anum atau Dang Anum dibelah semata-mata untuk membuktikan dakwaannya. Tun Bijak Ali amalah gembira menerima titah tersebut. Rahsianya akan terus terkubur, Dang Anum akan menerima padah dan dirinya akan selamat. Alangkah malang dan terseksanya nasib Dang Anum. Sembah rayu tidak dipandang oleh baginda. Dan Dang Anum akhirnya terkulai dengan kandungan yang terburai. Tapi kuasa Allah yang maha benar, dakwaan Dang Anum ternyatalah benar apabila terlihat oleh baginda dan Tun Bijak Ali terdapat secebis nangka di mula janin Dang Anum. Namun itu tidak membawa apa-apa kesan kepada Sultan Mahmud dan Tun Bijak Ali. Malah diperintahkan seluruh isi istana merahsiakan apa yang telah berlaku, terutamanya dari pengetahuan Laksamana Megat Sri Rama, iaitu suami Dang Anum. Angkatan tentera Johor menang besar dan berjaya mengalahkan Lanun, dan Laksmana Megat Sri Rama sudah tidak sabar hendak pulang ke Kota Tinggi untuk bertemu anak dan isteri yang pada jangkaannya tentu Dang Anum telah melahirkan zuriat mereka. Namun kabar mengatakan Dang Anum meninggal dunia semasa melahirkan anak mereka. Berita itu meluluhkan jiwa Laksmana tersebut, terlalu kecewa dan pedih di hatinya. Pada suatu hari, suatu berjalan pulang dari kubur. Hujan renyai turun memaksa Laksmana itu mencari tempat untuk berlindung, dan dia singgah berteduh di bawah kubur sebuah rumah pekerja istana. Terdengar olehnya akan perbualan suami isteri di dalam rumah tersebut mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud ke atas isterinya Dang Anum. Rasa amarah yang meluap-luap dan membara membakar rasa dendam yang teramat sangat. Tambahan pula, Tun Aman, sahabat baiknya, membuka rahsia yang semua ini antara Tun Bijak Ali. Dan kemudiannya pada hari Jumaat, ketika mana Laksamana Mahmud Shah yang bersama dengannya pembesar-pembesar berangkat ke sebuah masjid untuk menunaikan solat. Ia merupakan sebuah hari yang cerah. Selepas seketika azan pertama mula berkumandang di udara, secara tiba-tiba Laksamana Megat muncul di hadapan Sultan Mahmud dan menghalang laluan baginda. Sultan berasa terkejut apabila melihat Laksamana yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa berfikir panjang, Laksamana terus menikam Sultan Mahmud. Sultan Mahmud pun jatuh ke lantai, tetapi baginda tidak mudah berputus asa. Sultan Mahmud dengan pantasnya mengambil sebilah keris di pinggangnya, lalu dilontarkan ke kaki Laksamana. Sultan pula mula bertitah. 7 keturunan Laksamana tidak boleh menjejakkan kaki di Kota Tinggi. Selepas beberapa minit kemudian, baginda menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak lama selepas itu, Laksamana Megat yang secara tiba-tiba muntah darah mati selepas itu.